Honda merupakan jenama kegilaan masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda ataupun pelajar yang baru sahaja tamat pengajian. Kebanyakan golongan muda kita sangat teruja dengan kenderaan yang berjenama Honda, walaupun harganya agak sedikit keras. Honda merupakan salah sebuah syarikat otomotif yang berjaya di dunia walaupun usianya masih muda berbanding dengan syarikat-syarikat otomotif yang lain. Orang yang bertanggungjawab yang menaikkan Honda adalah pengasas syarikat itu sendiri, iaitu Soichiro Honda. Dari sekecil teknologi mesin rumput sehingga ke jet pribadi, semua itu Honda mampu merealisasikan impian tersebut. Soichiro bermula dari bawah iaitu sebagai mekanik dan mengakhiri kariernya sebagai presiden dalam syarikat Honda. Beliau dilahirkan pada tahun 1906 di Watagun, Jepun dan merupakan anak kepada seorang penempa besi dan ibunya seorang penenun pakaian. Sejak daripada kecil lagi, Soichiro tidak suka terhadap alam persekolahan dan beliau telah terdedah dengan kehidupan di bengkel disebabkan oleh ayahnya yang merupakan seorang penempa besi. Karier ayahnya bertukar menjadi seorang mekanik kerana pada masa itu, basikal merupakan kenderaan yang sangat popular di Jepun. Ayahnya mengambil keputusan untuk membuka kedai basikal disebabkan kebanyakan penduduk kejirianannya menghantar basikal mereka untuk dibaiki. Semenjak daripada itu, ayah Soichiro mengambil keputusan untuk menjadi seorang mekanik basikal kerana hasil pendapatan yang agak lumayan. Ayahnya membeli basikal yang terpakai dan membaikinya, kemudian menjualnya balik bagi meraih keuntungan. Pada usia 15 tahun setelah tamat pelajaran di peringkat sekolah menengah, Soichiro telah mengambil keputusan untuk bekerja dan tidak meneruskan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Pada suatu hari, beliau melihat sebuah iklan di dalam majalah basikal Rinyo no Sekai yang menyatakan sebuah syarikat di Tokyo memerlukan seorang mekanik dengan kadar segera. Soichiro telah memohon jawatan tersebut dan beliau diterima bekerja sebagai mekanik di usia yang sangat muda di syarikat Arto Shokai di Tokyo. Soichiro belajar selok-belok automotif yang merupakan minatnya sejak kecil lagi. Selain daripada itu, beliau amat meminati bidang perlumbaan bermotor. Ketika berada di Arto Shokai, Soichiro bekerja dengan begitu tekun dan rajin. Malah beliau seorang yang sangat kreatif dengan mempunyai idea-idea baru. Bakat beliau dikesan oleh pengurus syarikat tersebut yang bernama Yuzo Sakakibara dan Soichiro banyak belajar dari pengurus ini mengenai hal ehwal perniagaan, cara berurusan dengan pelanggan dan tentu sekalilah ilmu otomotif. Bagi Soichiro, pengurusnya itu bukan sekadar seorang jurutera, malah merupakan seorang guru dan mentor baginya. Sepanjang berada di Arto Shokai, Soichiro menjadi seorang mekanik yang berwibawa untuk syarikat dan juga seorang pelumba. Oleh kerana beliau seorang yang rajin dan kreatif, beliau telah berjaya mencipta kereta lumba daripada enjin jet yang terpakai iaitu menggunakan enjin syarikat Curtiss-Wright. Kebanyakan spare part yang digunakan oleh Soichiro untuk kereta lumba tersebut adalah hasil ciptaannya sendiri. Pada tahun 1928, di atas kepercayaan pengurusnya terhadap dirinya itu, Soichiro telah membuka cawangan untuk syarikat Arto Shokai di kawasan Hamamatsu. Di cawangan tersebut, Soichiro telah menyelesaikan banyak permasalahan yang dihadapi oleh kereta lumba, terutamanya enjin yang cepat panas. Beliau banyak menyelesaikan masalah tersebut dan membuatkannya bertambah yakin dengan dirinya sendiri terhadap bidang industri automotif ini. Pada tahun 1936, beliau telah menubuhkan sebuah syarikat pertamanya yang diberi nama Tokai Seiki Heavy Industry. Syarikat ini merupakan pembekal peralatan otomotif terutamanya piston yang merupakan bahagian yang sukar dan memerlukan teknologi tinggi di dalam penghasilannya. Beliau membekalkan piston kepada syarikat Toyota yang pada masa itu merupakan jago utama dalam industri otomotif di Jepun. Pada tahun itu juga, Soichiro telah terlibat kemalangan semasa dalam perlumbaan kereta yang disertai olehnya. Beliau telah mengalami patah bahu dan luka di bahagian muka. Beliau telah dimasukkan ke dalam hospital selama 3 bulan dan mendapat berita sedih bahawa daripada sejumlah 30,000 gelang piston yang dibekalkan kepada Toyota, hanya 5 sahaja yang diterima dan mengikuti piawaian yang ditetapkan oleh mereka. Nasib Soichiro umpama sudah jatuh ditimpa tangga. Tetapi halangan ini tidak sedikit pun mematahkan semangat beliau untuk terus berjuang dalam industri automotif. Pada era Perang Dunia Kedua, kerajaan Jepun telah mengambil alih syarikat Tokai Seiki miliknya. Mereka telah ditugaskan untuk menyediakan kipas pesawat tempur untuk tentera Jepun. Syarikat ini tidak bertahan lama kerana telah dibom oleh pesawat tempur Amerika semasa berlangsungnya perang tersebut.
Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, syarikatnya itu telah hancur berkecai dan beliau mengambil keputusan untuk menjual syarikat tersebut kepada syarikat Toyota. Beliau masih tidak berputus asa walaupun sudah tidak memiliki apa-apa, tetapi impiannya dalam bidang otomotif masih lagi bersamanya. Pada tahun 1946, Soichiro telah menubuhkan sebuah syarikat keduanya yang diberi nama Honda Technical Research Institute. Di sinilah era baru syarikat Honda pun bermula. Pada permulaan perniagaannya, Soichiro telah menjual motosikal yang diberi nama D-Type. Ia menggunakan semua enjin yang dibangunkan sepenuhnya oleh syarikat beliau. Dengan pengenalan model ini, Honda semakin berkembang dan pada tahun 1952, Soichiro telah memindahkan pusat operasi syarikatnya dari Hamamatsu ke Tokyo. Untuk menaikkan lagi jenama Honda, Soichiro telah menyertai perlumbaan yang pertama bagi syarikatnya pada tahun 1954 di Brazil. 5 tahun kemudian, Honda melibatkan diri dalam perlumbaan paling berprestij di Ireland. Perlumbaan ini juga sangat terkenal kerana hanya pelumba yang berani mempertaruhkan nyawa sahaja yang mampu bersaing di dalam litar ini. Walaupun tidak mendapat tempat yang pertama, jenama Honda semakin dikenali seluruh dunia disebabkan penyertaan syarikat tersebut dalam perlumbaan berprestij ini. Pada tahun 1961, Honda hanya mengeluarkan 100,000 unit motosikal setiap bulan. 7 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1968, Honda telah berjaya mengeluarkan sebanyak 1 juta unit motosikal setiap bulan. Syarikat ini berada pada landasan yang betul dan pada dekad inilah Honda telah mengorak langkah ke hadapan dengan memperkenalkan kereta mereka yang pertama. Halangan yang pertama dihadapi oleh Soichiro adalah dari kerajaan Jepun itu sendiri yang telah menasihat beliau supaya tidak meneruskan impiannya untuk menebuhkan syarikat kereta. Ini kerana Jepun telah dipenuhi oleh pengeluar kereta yang lebih berpengalaman daripada Honda. Tetapi kata-kata tersebut sedikit pun tidak mematahkan semangat dan impian Soichiro. Ini kerana dari kecil lagi beliau berlari mengejar kereta Ford Model T sehingga lupa segala-galanya. Dia kerana terlalu seronok dan berimpian yang pada suatu hari nanti akan menubuhkan syarikat keretanya sendiri. Kejayaan Honda dalam industri pembuatan kereta bermula pada dekad 1970-an yang mana pada masa itu kebanyakan pengeluar kereta tidak mampu membuat enjin yang mesra alam sekitar. Pada ketika ini, syarikat Honda berjaya membangunkan teknologi dengan memperkenalkan enjin mesra alam yang mampu mengatasi masalah tersebut. Enjin ini dimasukkan ke dalam kereta Civic pada tahun 1972 dan benar-benar menaikkan jenama Honda di mata dunia dalam industri pembuatan kereta. Selain daripada itu, Soichiro telah membuka kilang pertama Honda di Marysville, Ohio. Sebelum ini, tradisi Jepun tidak mempercayai bahawa ada bangsa di dunia ini yang mampu memasang kereta untuk syarikat Jepun kerana mereka percaya kualiti akan lebih terjamin sekiranya kereta tersebut itu hanya dipasang di negara Jepun. Soichiro juga seorang yang menolak falsafah lapuk masyarakat Jepun. Di antaranya adalah beliau memilih seseorang yang berkelayakan berbanding tahap senioriti untuk menjawat jawatan penting dalam syarikat. Pada dekad 80-an, Honda berjaya menjadi pengeluar kereta ketiga terbesar di dunia dengan mengambil masa lebih kurang 20 tahun. Kejayaan Soichiro membuatkan sesiapa sahaja percaya bahawa jika kita tidak putus asa dalam hidup, kejayaan akan menghampiri kita. Seperti yang diungkapkan oleh industrialis terkenal Amerika, Thomas Edison yang popular, beliau mengatakan bahawa 99% adalah usaha dan bakat hanya 1%. Bagi Soichiro pula, beliau percaya bahawa satu kejayaan yang datang adalah hasil daripada 99 kali kegagalan. Beliau telah menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1991 dan menjadi seorang watak yang penting dalam era moden industri otomotif dunia. Sekian, terima kasih.